InsyaAllah. Baik tuan-tuan, pagi ini kita akan tengok pada hadis yang ke 535 dalam hadis Muhammad kitab Riyadhus Salihin, insyaAllah. Hadis yang ke 535. Kita masih berbicara pada bab qanaah dan menjaga diri daripada minta-minta. Bila kita dah baca hadis-hadis ni, baru kita rasa macam, ya Allah, teruk aku sungguh, teruk sungguh. Tambah-tambah tuan-tuan tengok hadis yang kemarin ni. Tengok tak hadis kemarin ni? Tak? Ha? Tak ada. Tak ada lah ni, tak ada lah. Siaran pagi-pagi tak ada lah. Tak ada. Hadis kemarin ni, Salih Al-Syamad betul-betul menegur dan menjentik kita ni. Bila Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Abdul Rahman Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, disebut, dia kata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan faqala ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna hadithi ahdin bi bai'atin faqulna qad bay'ana ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabasatna aydiyana faqulna qad ya'naka Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alama nubayyi'uka qala ala an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a was salawatil khams wa tuti'u Allah wa asarra kalimatan khafifatan wa la tas'alun nasa syai'a falaqad ra'aitu ba'da ulaikan nafari yaskhutu sawtu ahadihim fama yas'adu ahadan yunawiluhu iyyaha atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Abu Abdurrahman Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, ini kemarin punya perbincangan. Disebabkan makcik-makcik kat sini dah tak ikut dah ni dah tak ada live dah. Dulu-dulu waktu saya ada kuliah dekat luar, dekat sini akan tujuan kita beli TV ni. Jadi Salih Muhammad saya tak tahu pula, selama ni saya duk ingat duk berjalan macam biasa, pokoknya tak. Patutnya kena maklum dekat saya. Maksudnya ada orang tak menunaikan tanggungjawab yang dia sepatutnya buat. Baik, Allahumma salli ala tuan-tuan. Kata Nabi SAW, kami 9 orang atau 8 orang atau 7 orang ada di sisi Nabi SAW. Lalu kami kata, lalu Nabi SAW kata, apakah kamu tidak berbai'ah kepada Rasulullah SAW? Nabi kata apa? Waktu tu kami baru saja bai'ah. Maka kami jawab, kami setelah berbai'ah kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian baginda bersabda lagi, apakah kamu tidak berbai'ah kepada Rasulullah SAW? Nabi tanya lagi. Maka kami pun menghulurkan tangan kami dan kami kata, kami telah berbai'ah kepada kamu wahai Rasulullah SAW. Dalam apa hal lagi kami harus membai'ah kepada kamu? Kemudian Sallallahu Alaihi Muhammad, maka baginda bersabda, berbai'ah agar kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun, menegakkan solat 5 waktu dan taat kepada Allah. Kemudian baginda menyampaikan satu perkataan kalimat yang ringan. Sallallahu Alaihi Muhammad, dia kata, dan agar kamu tidak meminta-minta pada manusia. Ni perbincangan kita ni berkaitan dengan jangan duk minta-minta, jangan duk minta-minta. Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka saya benar-benar telah melihat sebahagian daripada mereka, kata Nabi SAW, cambuknya terjatuh. Cambuk ni tali cemeti tu, yang kalau naik kuda ke, daripada naik unta ke, daripada duduk ke bukit ke, tali itu terjatuh. Lalu Sallallahu Alaihi Muhammad, dia tidak minta tolong kepada siapa pun untuk tolong mengambilkannya. Sampai ke tahap macam tu Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Muhammad, pesan dekat kita. Sallallahu Alaihi Muhammad, Nabi SAW cerita, ada seorang yang aku pernah melihat, dia kata apa, sehingga tali dia tu jatuh, dia tak suruh orang pun, tak minta tolong pun untuk orang tu tolong ambil. Kita semua pun nak suruh orang, semua pun nak, betul kan? Tambah-tambah kita duduk posisi tinggi. Berbeza pula dengan kita kerja. Kalau kita bekerja tu lain cerita kan. Dia baca hadis ni kat bos dia.
Dia tak apa, dia tak, minta tolong, kena buat ni, nak buat ni, tak apa. Bos, bacalah hadis ni. Hadis ni tengok Nabi kata jangan duk minta-minta. Kan, kemudian itu kerja dia kena buat lah. Kan. Tapi dalam keadaan kita ni semua sebagainya. Biasa kita suruh orang tu. Saya Muhammad. Suruh, tolong ambil tu Ustaz. Nampak tuan kat Ustaz. Berkata, tahan diri kamu daripada minta-minta sampai ke tahap macam tu sekali. Macam mana nak ajak diri kita ni supaya bila ulama sebut yang pertamanya daripada yang kita boleh ambil manfaat daripada hadis tu, yang pertamanya anjuran supaya kita ni sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, anjuran untuk kita menjauhkan diri daripada menerima pemberian orang lain. Orang nak bagi, orang bagi. Kita jangan minta. Itu pun dalam keadaan apa? Sampai ke tahap kalau orang bagi pun, kalau orang duk terbiasa bagi pun kita boleh. Saya cakap tak apa. Bagi dekat orang lain yang lebih memerlukan mungkin. Mungkin kita orang patang orang bagi je kan. Orang bagi nak tolak buat apa? Benda free. Kan? Tu. Boleh ambil? Boleh. Tapi sampai ke tahap macam tu, utamakan kepada orang yang kita rasa dia lebih memerlukan lebih daripada kita. Kita dah ada dah. Banyak dah barang-barang tu kat rumah kita kadang-kadang. Tapi saja sedap bila orang bagi dan kita nak ambil. Salih Muhammad. Sedap. Bismillah. Yang ketiganya, Salih Muhammad, keagungan orang yang bersabar terhadap keperluan yang menghimpit, merasa kaya daripada manusia dan kemuliaan jiwa. Betapa mulianya, betapa agungnya seorang yang dia bersabar dalam kesempitan yang dia miliki. Kita tuan-tuan, kadang-kadang kita ada keperluan kita kesusahan kita tak direct minta ke orang. Apa kita buat? Kita update dekat Facebook kita update dekat Instagram kita tulis dekat ni kita hantar. Kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan secara tak langsung kita sedang meminta-minta daripada orang. Apa tujuan kita tulis? Tujuan kita sekadar untuk mengharapkan doa daripada orang. Tolong mohon doakan saya. Kan sebagainya. Mudah-mudahan kadang-kadang kita hantar tu dengan harapan orang doa kita. Tapi subhanallah tuan-tuan sekalian, ada orang dia update dalam hati tu dengan harapan ada lagi orang bagi, ada seorang yang bagi. Tak segan kadang-kadang handphone saya rosak ni, kalau ada siapa-siapa yang rasa nak sponsor handphone boleh juga. La haula wala quwwata illa billah. Tak segan sampai dah hilang. Saya ingat meminta-minta merupakan satu larangan yang sangat jelas. Lagi hadis yang kita nak baca pagi ni lagi dahsyat. Meminta-minta adalah larangan yang sangat jelas di sisi Nabi SAW. Perbuatan minta-minta tu, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sangat larang. Nabi SAW sangat tak suka. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, bila kita sallallahu alaihi wasallam, bila kita duk minta, maka sallallahu alaihi wasallam bila kita biasa duk bagi, menyebabkan orang tu akan berterusan meminta. Tak faham tak? Ada orang terbiasa, dia waktu mula nak minta dia segan, dia rasa segan. Lepas tu bila dia minta-minta orang bagi, mudah pula orang bagi. Kali kedua berat dia tu dah tak ringan macam mana berat yang pertama tu ni. Tapi dah biasa minta dan orang biasa bagi, dia akan sebut je dulu, dapatlah, tak dapat tak apa, sebut je. End up-nya orang bagi lagi pasal pemurahnya orang. Kali ketiga dia tak susah pun dia akan minta. Dah start minta. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa dengan minta. Terbiasa dengan minta. Ingatlah, jangan dia minta. Saya lihat semua. Ada asatizah kita duk minta bukan untuk mereka, minta untuk madrasah mereka, bagilah tuan-tuan, bukan untuk mereka pun. Kalau dia minta untuk dia tu pelik. Tuan-tuan, sebagai contohnya, tuan-tuan, saya ni hari ni ada kuliah di Kuala Lumpur. Jadi saya selamat tuan-tuan yang rasa nak sponsor minyak kereta saya tu, bolehlah. Kan? Tayar kereta saya tu dah nampak botak dah. Siapa-siapa nak sponsor tukar tayar kereta tu, bolehlah. Saya ni nak pergi umrah ni, siapa-siapa yang rasa macam cukuplah nak sponsor tiket kapal terbang sikit kan. Sila. Ya Allah, malu ya, subhanallah. Malu kan.
Tapi kalau kita nak bagi, boleh tak? Ustaz tu duduk pergi kuliah tu, saya cuma minyak kereta dia, siapa duduk sponsor, nak tumpang jugalah pahala tu. Ustaz, ni saya transfer masuk RM50 Ustaz, habuan minyak kereta. Dia tak minta, kita bagi, boleh tak? Boleh. Tu bagi keprihatinan, kan? Saya semua faham tak? Tapi jangan minta. Kalau sampai gamak minta tu rasa pelik. Sampai pelik. Salih ala semua. Baik. Allah sampai ke tahap macam tu. Yang berikutnya, Salih Muhammad berpegang dengan keumuman hadis ini kerana mereka dilarang untuk meminta harta manusia, sehingga ini dibawa kepada yang umum, mensucikan diri daripada semua yang namanya meminta. Mensucikan diri daripada semuanya yang namanya meminta, walaupun benda itu, permintaan itu remeh. Salih ala Muhammad. Walaupun nampak remeh, dia kata, minta tolong ambil barang tu Ustaz. Perkataan minta tu, minta tolong tu, kalau boleh tak mau dah. Sampai kita tahu je tu. Tapi boleh nak minta tolong berdosa tak? Dah tak berdosa. Sebab kan, ni pun duk belajar ambil Quran ni hari ni. Tadi bercari buka kereta mana kita rupanya Khairul dah angkat main esok hari ni. Sebab tak mau minta tolong Khairul nak angkat kita hari ni. Dia Khairul dia tolong saya, dia tolong pergi angkat kita tu, dia letak kat sini. Tu dia tolong tu dia buat tu, bukan saya minta. Kan? Saya faham. Berhenti dekat RNR, berhenti dekat apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhenti dekat petrol station. Lalu tolong beli air mineral Ustaz. Lepas ni tak boleh minta tolong lah. Kena turun beli sendiri. Kena turun beli sendiri dah. Kan? Melainkan kita Ustaz nak air mineral kan? Tulis dia offer tu, okay, tu saya tak minta. Boleh juga. Kan? Praktis sendiri tu untuk buat sendiri, rather than kita tolong. Kita duk kerja minta orang sampai ke tahap macam tu. Diajak daripada untuk memuliakan diri kita daripada minta. Apa yang menyebabkan, apa yang larang sangat? Nombor satu, menyebabkan kita jadi malas. Islam tak suka orang-orang yang malas. Orang Islam tak sepatutnya jadi malas. Orang Islam ni patutnya jadi seorang yang hebat, orang yang aktif, orang yang sentiasa berdikari, independen. Salih ala Muhammad, itu sifat orang Islam. Nombor dua, lebih dahsyat, bila kita sering meminta-minta yang macam tu, menyebabkan kita jadi sombong. Betul tak kita jadi sombong? Kalau kita letak posisi kita ni sebagai orang yang kecil, kita minta tolong tak kepada orang yang besar, bos kita ke, guru kita ke, apa-siapa ke. Bos, dapat tak buku tu? Bos tolong ambil tak? Baik kata. Tak, tu siapa? Kan? Jadi subhanallah, cikgu, saya tak sempat nak buat ni. Cikgu boleh tolong buat nak kerja sekolah dia. Contohlah kan. Jadi kita jarang nak perintah orang besar untuk tolong buat kat kita kalau kita rasa diri kita kecil. Tapi bila kita letak diri kita besar, kita mudah untuk suruh orang yang kita rasa dia kecil. Kan? Dia berangkat tu Ustaz, dia ambil Ustaz. Dia ambil Ustaz. Pasal apa duk suruh-suruh itu tu? Pasal kita letak diri kita besar. Lagi besar kita tu, lagi mudah untuk kita perintah orang. Lagi besar kita, lagi mudah untuk kita perintah orang. Maksud, sedar tak waktu? Di antara sifat disebut sebagai takabur atau membesar diri ni ialah bila kita memandang orang lain tu kecil dan meletakkan diri kita besar. Di situ dipanggil posisi seorang tu bila dia letak diri dia sebagai seorang yang takabur, seorang yang besar diri. Dan besar diri ni dia antara perangai dia akan memerintahkan orang untuk buat kerja untuk berpihak. Subhanallah. Tak kira lah itu siapa. Kalau seorang isteri, kalau seorang suami, dia pandang isteri dia tu orang yang kecil, dia perintah-perintahlah isteri dia. Buat tu, buat ni, buat tu. Kalau seorang isteri, dia anggap suami dia tu orang yang kecil dan dia besar, dan dia akan perintah-perintahlah suami dia. Buat tu. You pergi buat ni, you pergi buat tu, you buat ni. Lebih dahsyat bila dia seorang anak pandang ibu dan ayah dia tu kecil. Maka dia seorang perintah-perintahlah ibu dan ayah dia untuk buat kerja.
Happy-happy je tu, ayah tolong buat ni, ayah tolong tu, ayah buat ni, ayah buat tu. Jadi semua Allah nak kena ubah diri daripada orang yang memerintahkan kepada orang yang berkhidmat. Orang yang berkhidmat kepada orang. Ada pahala ni. Tak didik diri kita ni supaya kita sentiasa lemah dan malas. Yang lebih menakutkan kita ialah hadis yang kita nak baca pada hari ini. Hadis hari ini hadis ke 535. Allahumma salli ala sayyidina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yaqullahu ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidaklah salah seorang daripada kamu yang terus meminta-minta. Tak henti-henti salah seorang daripada kamu ni berminta-minta, kerja minta aja. Minta aja kerja dia. Saya lihat semua. Suka minta aja. Sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, kecuali nanti di hari kiamat dia akan menemui Allah dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Di muka dia tak ada daging langsung. Kalau di Malaysia pula, kalau di dunia ni orang yang suka minta-minta ni tahu dia panggil apa? Tebal muka. Tebal muka. Muka tebal, tak tahu malu. Di akhirat nanti di opposite daripada tebal muka tu. Apa dia? Langsung tak tebal. Langsung tak ada daging. Ulama sebut, Allahumma salli ala Muhammad, al-muz'ah. Al-muz'ah tu maksud sepotong. Tak ada sepotong daging pun di muka dia. Dalam hadis ini terdapat larangan meminta-minta tanpa adanya keperluan yang mendesak. Dan bahwasanya pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya hanya bertulang sahaja tanpa daging. Mintalah. Lepas tu nak kena kadang-kadang bagi duk dengar juga benda-benda yang macam ni. Supaya kita ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada benda yang dia tahu dia boleh buat, ada benda yang dia rasa tak ada apa-apa, rupanya tak boleh. Rupanya tak boleh. Kita lama ni pun kita tak tahu, kata minta-minta betul, minta tolong betul. Tak ada apa. Tadi mula pada hari ni tu minta tolong tu rasa macam tak patut aku dia minta tolong aku tu kot lah. Boleh buat sendiri. Yang mana boleh buat sendiri, buat sendiri. Yang mana rasa boleh capai sendiri, capai sendiri. Yang mana boleh bergerak sendiri, bergerak sendiri. Dia duduk biasa dengan memerintah orang. Duduk pilih posisi mana. Ni saya ulang lagi sekali ni, dalam bab bertugas, bekerja ni lain cerita. Buah ambil diri lah bahasa. Suruh-suruh saya pula. Habis itu nama hang pun bahagian pengangkutan. Angkut lah. Saya jawab. Kita pun baru kita tahu rupanya sampai ke tahap yang macam tu Islam ajar kita. Yang mana kita boleh capai sendiri, yang mana kita boleh bergerak sendiri, yang mana kita boleh berjalan sendiri. Kadang-kadang tak pasal malas dia menyuruh, malas dia memerintah. Islam tak mau orang malas. Islam nak orang Islam sentiasa cergas, sentiasa kuat. Kalau kita buat satu perkara yang perkara tu baik pada syariat, buat pahala tak? Buat pahala tak? Pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak suruh orang tu pi, dia berjalan pi, dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala. Daripada dia dapat pahala, baik kita dapat pahala. Kita pun tak pernah cukup pahala. Ya tak? Berjalan pi. Tolong saya ambil Quran tu kat saya. Pasal apa? Nak baca Quran. Nak baca Quran.
Kalau pi ambil Quran tu untuk dia baca Quran yang ada pahala, berjalan tu dapat pahala tak? Pahala. Tu suruh dia nak beritahu kata apa? Aku ni dah banyak pahala dah. Saya pun nak baca Quran lagi, dapat pahala lagi. Hang tu tak banyak pahala. Hang tu pergi berjalan, pergi ambil Quran. Baik kita ambil pahala tu kat kita. Kalau kita tahu kata benda tu pahala. Melainkan benda tu benda maksiat. Kan? Kalau benda tu benda maksiat, nak suruh dia pi buat tu, nak suruh dia pi buat kat kita tu, benda tu maksiat. Kalau benda tu maksiat, orang tu berjalan pi untuk buat benda tu, dia dosa tak? Dosa. Patut tak kita suruh orang buat dosa? Patut tak kita suruh orang buat dosa? Tak patut. Kalau kita berjalan, kita dapat dosa, patut tak kita buat dosa? Tak patut. Ceritanya, benda maksiat tu pun tak patut buat. Sebab kita berjalan pun ada dosa, kita suruh orang pun tak patut sebab kita suruh orang buat dosa. Jadi kesimpulannya, benda maksiat tu patut, memang tak patut buat. Memang tak patut ada. Jadi subhanallah, dua-duanya pun tuan-tuan, salih Ahmad, tak patut kita duduk suruh orang. Jadi nak belajar apa? Nak belajar buat sendiri. Belajar buat sendiri. Jangan duduk belajar memerintah orang. Apatah lagi dalam keadaan dia biasa-biasa duduk minta-minta sampai ke tahap meminta dia jadi satu kebiasaan dekat dia, bukan sekadar keperluan dia, bukan sekadar keperluan, keinginan dia pun dia minta ke orang. Sampai keinginan dia ada benda yang interest dia, yang dia rasa macam nafsu dia, bukan keperluan lagi dah, keinginan, kehendak dia lah, pun dia mula minta ke orang dan menggunakan alasan yang dia sangat memerlukan, padahal dia tak. Minta baju, contoh minta baju ada tak? Ada. Boleh tak pakai? Boleh. Minta handphone, ada handphone? Ada. Boleh pakai tak? Boleh je pakai. Minta, macam minta, sebab nak minta, terbiasa minta, lidah tu dengan minta, seronok dengan minta, biasa dengan minta, tak rasa malu dengan minta. Ingat Nabi kata apa? La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallahu ta'ala wa laysa fi wajhi maz'atu lahm. Tidaklah seorang yang terbiasa dengan minta ni, salih Ahmad, kecuali dia nanti waktu dia pergi bertemu dengan Allah dalam keadaan tak ada sepotong daging pun di muka dia. Ingat tu dia. Hadis ni muttafaqun alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis berikutnya 536. Allahumma salli ala sayyidina. Lidah ni terbiasa dengan selawat. Bila cakap lagi nak berselawat, cakap nak selawat, risau pula nak berselawat banyak lah ni. Orang duk kata macam-macam, sesip cakap, sesip selawat, sesip cakap, orang kata dekat share nak asri kesian pula. Bila orang nak selawat kan, bukan duduk cakap benda tak elok pun, duduk selawat. Kita rasa selesa, kita dengar. Kita tak rasa tak selesa, tak payah dengar, tu aja. Ya. Allah susah macam-macam lah. Kita duduk mengaji dengan ramai tok guru, macam-macam pasien tok guru, macam-macam pasien tok guru. Kalau tuan-tuan mengaji pondok tu akan berjumpa macam-macam pasien tok guru mengajar. Ada tok guru mengajar monoton sepanjang daripada awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni dalam duk sedekah ni kena sedekah. Selain ada apa? Ada tok guru ngajak suka kita pun ada tak bisa dengar? Ada tak? Boleh. Ada yang Masya Allah sikit-sikit, Masya Allah sikit-sikit, Masya Allah, macam Ustaz Syah Syamugam kan? Ada yang Subhanallah, cakap sikit Subhanallah. Ada yang di kita ni kan,
macam-macam. Ada yang tuan-tuan perempuan. Dia cakap sikit, tuan-tuan perempuan. Cakap sikit, tuan-tuan perempuan. Cakap sikit, tuan-tuan perempuan. Ada yang selawat Nabi SAW. Macam-macam lah. Jadi subhanallah, sekali Nabi Muhammad, kalau tuan-tuan asas selesa nak ambil ilmu daripada dia, ambil lah. Kalau tuan-tuan rasa macam percakapan dia yang bersangkut-sangkut dengan perkataan-perkataan tu, tuan-tuan rasa selesa dan tak selesa, tuan-tuan rasa tak boleh nak faham, tuan-tuan pergi carilah mungkin asatizah lain yang mampu untuk menyampaikan dengan sempurna tanpa ada, kan? Tapi janganlah sampai kita, Allahumma salli ala Muhammad, kata kita perli-perli dan kita permain-permain kan. Tambah-tambah apa yang dibuat itulah selawat. Kalaulah ada perkataan-perkataan yang dia ucapkan itu salah, kita perbetul tentang salah tu sudahlah. Kita tak payah duduk perbetul amalan-amalan yang betul, tak payah duduk perli-perli amalan-amalan yang dah terbiasa untuk dia buat kan. Macam tu. Ni saya tak tahulah, saya duduk tengok, takut nak komen pun takut, nak kata lebih-lebih pun takut. Fitnah dia sangat besar lah ni. Tuan-tuan, fitnah boleh jadi macam-macam fitnah. Sebab akhir zaman memang zaman fitnah. Akhir zaman memang zaman fitnah. Biarlah tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, nak jadi fitnah lagu mana pun, memang kita duduk zaman fitnah. Cumanya satu je saya nak pesan. Apa dia? Jangan fitnah tu keluar daripada lidah anak-anak murid tu sendiri. Itu je. Kalau orang nak kata kat guru kita, orang katalah. Nak buat macam mana? Orang nak kata. Tapi kalau anak murid dia sendiri yang kata, yang tu yang pelik. Kita ni, waktu ni, macam mana keadaan? Bila orang tengah duduk berbalah, orang beriman dengan orang beriman sedang berbalah. Dia panggil ahlul qiblah. Kita ni, kita duduk balah atas benda-benda khilaf. Kalau bila kita duduk, bila manusia, bila orang Islam tengah duduk balah, jangan pergi duduk campur api, campur minyak dalam api yang tengah duduk menyala. Curah api, lagi api tu lagi besar. Kalau kita tak tahu, kita duduk diam-diam. Kita biar orang-orang yang tahu untuk mereka berbincang supaya penyelesaian tu dapat. Timbul satu isu. Siapa yang layak untuk bincang? Biar orang alim yang bincang. Kita tak tahu sebab kita bukan alim. Maka waktu ni, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau dia tak mampu, duduk diam sudah. Kita takut lagi perkataan kita tu hanya akan menyemarakkan lagi sallallahu alaihi Muhammad api fitnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Diam. Baik. Dan Allahumma salli alaihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis ke-536. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر صدقات والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد اليسرى من اليد السفلى. Saya selalu baca sufla tu di yusfa. Min al-yadil sufla wal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiya sa'ilatu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Sallallahu alaihi Muhammad sebut muttafaqun alaih ni hadis Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi Muhammad, sesungguhnya Nabi SAW ketika baginda berada di atas minbar, dia minbar, bukan mimbar, dalam bahasa Arab dia minbar, mim nun bar, minbar. Kita dah sebut mimbar kan, dalam bahasa Arab dia minbar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbar,
Nabi SAW pernah menyebutkan, bercakap, bersabda ketika baginda sedang berada di mimbar. Wa dzakara sadaqata wa ta'affufa 'anil mas'alah. Sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi waktu itu yang menceritakan tentang sallallahu alaihi wasallam sikap menjaga diri daripada meminta-minta. Waktu Nabi duduk atas Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad atas mimbar tu, Nabi pesan, Nabi tajuk yang Nabi SAW sebut tu ialah jaga diri daripada minta-minta. Menjaga diri daripada minta-minta. Lalu Nabi SAW pun kata, al-yadul ulya khairun minal yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini perkataan ni kita dengar banyak kali dah kan. Ada sebelum ni, ada seorang sahabat Nabi SAW yang duk minta dalam pembahagian harta perang, harta rampasan perang tu. Saudara Allah Muhammad Hakim nama dia tu. Ini Nabi SAW kata, ini kan saling pula duduk di atas mimbar. Nabi kata apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Lalu Nabi SAW pun menceritakan apa tu tangan di atas, apa tu tangan di bawah. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu. Tangan yang di atas itu ialah orang yang memberi, orang yang bagi itu. Dan sallallahu alaihi Muhammad wasufla yasailatu, tangan yang di bawah ini ialah tangan yang meminta-minta, tangan minta-minta. Jadi sallallahu alaihi wasallam, ulama menjelaskan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, At-Tabrani memiliki sanad yang sahih daripada Hakim bin Hizam secara marfu'. Tangan Allah berada di atas tangan orang yang memberi, dan tangan orang yang memberi berada di atas tangan orang yang diberi, dan tangan orang yang diberi adalah tangan yang paling bawah. Ini sebuah riwayat menyebutkan demikian daripada Imam At-Tabrani. Dia menggambarkan kepada kita tangan Allah duduk di atas tangan orang yang bagi. Bukan, jangan duk bayang tangan Allah. Selalu ulama-ulama mufassirin mentafsirkan perkataan tangan Allah itu dengan kekuasaan Allah. Beritahu kata kemuliaan. Yang paling mulia sekali ialah Allah. Yang keduanya, duduk di bawah dia ialah tangan orang yang bagi. Tangan orang yang bagi. Kemudian yang duduk di bawah tangan orang yang bagi ni lah tangan orang yang diberi, yang duk minta, yang dapat. Dan inilah tangan yang paling bawah sekali. Maksud yang paling bawah daripada kemuliaan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena buat apa? Kita kena jadi tangan orang yang bagi. Tangan orang yang biasa bagi sedekah, tolong orang. Tiap-tiap hari kena bagi. Tiap-tiap hari kena ada yang kita bagi. Bagi masuk macam mana? Yang ada duit bagi duit. Yang ada duit bagi duit. Yang tak ada duit bagi apa yang dia ada. Apa yang dia ada? Pertolongan. Ada orang susah, pergi tolong. Itu pun salih sebab benda yang kita boleh bagi. Tengok ada orang susah. Ada orang susah, bukan semestinya ada tolong dengan duit. Kalau ada rumah orang Salih Muhammad, mak tahu semalam pada Cangkat Jawi kena ribut kat Cangkat Jawi, bumbung cabut-cabut habis dekat Cangkat Jawi, kat kampung kami lah, dekat dengan kampung kami tu. Bila rumah orang kena ribut macam tu lah, cabut bumbung lah, apa-apa semua. Adakah pertolongan yang semata-mata dengan duit? Ada rumah kena ribut tu, memang kita buat collection bagi duit. Ada orang pun ada duit, dia bagi duit. Ada orang dia tak ada duit, dia start motor, dia pergi sana, tolong pergi angkat papan, tolong pergi angkat barang lah rumah tu, tolong pergi ambil mop, tolong pergi ambil sapu, menyapu, tolong. Ya. Kalau dia tak bagi duit, adakah dia sudah dikira sebagai orang yang memberi? Dah, dia sudah beri dah. Dia bagi apa? Dia bagi tenaga dia untuk menolong. Tidak ni? Apa saja position kita tu yang kita mampu untuk bagi, untuk memudahkan urusan orang, kita buat. Setiap hari kena buat kerja ni.
Jadi insya-Allah kita kena belajar untuk jadi tangan di atas. Dah kena kurang-kurang jadi tangan di bawah. Kena kurang perkataan minta tolong tu. Minta kena kurang lah. Janganlah start kurang lah. Apa yang benda yang kita mampu buat, kita buat sendiri. Nah, jangan sampai kita menyusahkan orang dengan permintaan kita. Sampai harta orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita dah tak kisah dengan harta orang yang kita ambil, padahal dia sendiri pun ada keperluan-keperluan dia. Waktu kita nak minta ke orang tu, kita tak rasa ke orang tu sampai terpaksa untuk bagi kat kita pasal sekadar nak memenuhi keperluan kita, padahal dia ada keperluan dia sendiri. Tapi nak tolak tak boleh. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sebelumnya, Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, la tukhlifu fil masail fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'a fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun. Allahu Rabbi fayubarakallahu fima a'taituhu. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, dalam hadis yang ke-533 tu, Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad, janganlah kamu mendesak-desak, jangan kamu duk rajin saja minta, jangan duk rajin saja minta. Kata Nabi SAW, asyik minta aja. Demi Allah, tak ada seorang pun yang meminta pada aku melainkan salli ala sayyidina Muhammad yang tidak aku penuhi permintaannya. Tak ada orang yang minta melainkan aku mesti nak bagi. Sebab tu sifat orang beriman. Kalau orang minta kita nak bagi tak? Kita nak bagi. Sampai ke tahap kadang-kadang kita tak ada, tapi dia minta. Kita ni tak ada. Kita rasa beban ni. Kita tengah susah ni. Ada orang minta. Dia minta, kalau betul dia sungguh-sungguh dia tak ada, tak apa. Ada orang ni minta, padahal bukan sebab dia tak ada, tapi dia malas nak buat. Dia malas. Akhirnya dia minta, dan kita bagi dekat dia. Waktu tu kita jadi susah tak? Kita jadi susah. Tahu pasal apa kita jadi susah? Pasal dia minta. Tak ada orang yang minta, melainkan aku akan bagi, kata Nabi SAW. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad akan tetapi seorang yang diberi dengan sesuatu yang hati orang tu enggan, dia bagi, tapi orang ni dia terpaksa bagi, bukan dia ikhlas nak bagi sangat, tapi dia terpaksa sebab minta. Maka apa yang akan berlaku? Maka tidak akan diberkati atas pemberian tersebut, hilang berkat. Ulama kata apa? Dalam hadis ini terdapat larangan untuk mendesak-desak ataupun meminta-minta daripada manusia, berterusan meminta dalam meminta, dan bahwasanya pemberian yang ia dapati itu tidak akan diberkati. Sallallahu alaihi wasallam. Dia minta bagi, orang yang bagi itu berkeberatan nak bagi, tapi dia nak memenuhi juga, dia bagi. End up-nya apa? Benda yang dia dapat itu tak berkat. Bila tak berkat tu jadi macam mana? Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, barang dia tu dia akan hilang, dia akan rasa tak cukup, dia akan sentiasa rasa tak cukup. Sebab benda tu dah tak sallallahu alaihi Muhammad, dah tak berkat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh ubah diri kita ni daripada orang-orang yang sentiasa melazimkan diri kita dengan minta saja. Walaupun dari segi sebab benda-benda yang dia mampu untuk buat sendiri, dan insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad di sana ada keberkatannya. Allah akan bagi dekat kita rasa kaya dalam hati, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian semua. Terima kasih Nur Hayati, terima kasih Iqbal, terima kasih Mulhaf. Kita ucap semalam saya pergi majlis Mulhaf, majlis ulang tahun perkahwinan dia. Mudah-mudahan saya semat duduk dalam keberkatan, perkahwinan diberkati oleh Allah dan berbahagia hingga ke syurga Allah. Terima kasih Amanul Kamarul Izam, terima kasih Hawa Karim, Mas Najwa, Asri Ismail, Siti Hajar, Terompah Merah, Nur Hayati, Liza Amani, Zuraina, Salidah, Aniraz, Ibu Nuria, insyaAllah. Dan semualah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Tentang boleh dapatkan maklumat di daftar.ybim.org.my/UJAB. InsyaAllah kita boleh daftar korban kat situ, insyaAllah. Dan tuan-tuan boleh imbas QR code untuk dapatkan maklumat. Terima kasih banyak-banyak.